فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Mari kita baca sejarah, ya, baca sejarah. Kononnya orang putih masa mula-mula dia datang Melaka dulu tahun 1511, konon-konon dia nak buat apa? Kita belajar dalam sejarah arus perdana, dia datang ke Melaka mencari rempah. Yang ini kita belajar. Tuan-tuan yang pernah mengembara ke luar negara, berapa banyak orang putih yang tuan-tuan tengok sibuk sangat makan rempah? Orang putih yang suka makan rendang tok, ada tak orang putih gemar sangat kepada kari? Ada ataupun tidak? Tak ada. Tapi kenapa kita diajar mereka datang ke negara kita nak cari rempah? Pertama sekali yang orang putih datang adalah kerana faktor gold, emas, kekayaan. Ini tak boleh lari. Tidak ada negara dalam dunia yang boleh challenge Malaysia punya kekayaan bumi. Ada kawan, bahasa mudah, rimbanya menghijau, padinya menguning, dihiasi pulau damai dan danau hening. Ini faktor utama sekali kenapa orang putih jajah negara kita. Nombor dua dia datang adalah atas faktor glory. Apa makna glory? Untuk nak populariti, glamour. Glamour adalah satu kesilapan akademik, khususnya berkaitan sejarah kemerdekaan, apabila kita tidak meluruskan sejarah sebenar pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita melihat yang dipaparkan di dada-dada akhbar dalam kajian-kajian hanyalah kelompok nasionalis kanan saja yang dibesar-besarkan sumbangan mereka dalam menuntut perjuangan kemerdekaan. Dan seolah-olah nak menafikan peranan kelompok lain, antaranya peranan Islamis dan para alim ulama. Dan ini kenyataan yang perlu kita telan sama-sama. Langit sejarah telah merakamkan seawal abad ke-20. Kita menyaksikan kemunculan arus kesedaran Islam di tanah Melayu dalam memperjuangkan Islam dan bangsa Melayu di negara ini. Para ulama dan agamawan menjadi tonggak paling utama dalam perlawanan menentang imperialisme di tanah watan tercinta ini. Antara gerakan perlawanan menentang penjajah seperti yang berlaku di Kelantan misalnya oleh Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, yang nama sebenarnya pun orang tak tahu, orang lebih kenal nama dia Tok Janggut saja. Begitulah jahatnya sejarah. Tahun 1915. Tok Janggut je orang panggil. Berani kita panggil ustaz kita Tok Janggut? Tak berani. Tapi sebab kita tidak adil. Begitu juga kebangkitan ulama dalam menentang penjajah barat di Terengganu misalnya tahun 1928 yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo beserta gerakan-gerakan dari Syarikat Islam Terengganu yang mengembarkan bendera khilafah Uthmaniyah. Tapi maaf, kebangkitan ulama tanah Melayu ini biasanya diletakkan satu cop dagang. Mereka adalah penderhaka, mereka adalah pemberontak, teroris. Kebangkitan ulama tanah Melayu ini, kalau kita kaji dari segi sejarah, dia mengakar daripada simbahan kebangkitan ulama Islam yang berlaku di seluruh belahan dunia. Bukan sekadar di negara kita, di Nusantara, di seluruh dunia. Di luar tanah Melayu, seperti di Indonesia, Mesir, Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria dan negara-negara Islam yang lain, Islam telah menjadi kuasa penggerak yang ampuh dalam membajai perjuangan menentang penjajah barat dan telah menyuntik energi perjuangan kepada pejuang-pejuang yang lain. Sebab itu ulama dan juga gerakan Islam menjadi pemacu paling utama dalam perjuangan menentang penjajahan di seluruh bumi umat Islam. Kalau kita rujuk sejarah, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria, dia yang membangkitkan semboyan perjuangan. Begitu Syekh Umar Mukhtar di Libya, Lion of the Desert.
Begitu Syekh Osman Danfodio di Nigeria. Begitu juga Hasan Al-Banna di Mesir. Syekh Amin Al-Husaini di Palestin. Sultan Hasanuddin dan juga Imam Diponegoro dalam perang jauh tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia. Ataupun Tuan Guru Hasan bin Munas, ataupun Tok Jarod tahun 1915, ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong tahun 1928 di Tanah Melayu. Malangnya bagi umat Islam ialah walaupun kemenangan menentang penjajah adalah kerana kegigihan ulama dan para pendukungnya, tetapi buah kemanisan kejayaan kemerdekaan telah dipetik, dimakan oleh siapa? Golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh di Algeria tahun 1962, setelah orang-orang kampung masjid berjuang, yang hulu leher ketika pengisytiharan kemerdekaan adalah Front Liberation Nationalist ataupun FLN di Algeria tahun 62. Kalau di Indonesia, setelah kiai-kiai pesantren dan santri berlawan dengan bambu runcing menghalau penjajah, siapa yang menghulu leher untuk mengisytiharkan kemenangan? Soekarno dan kelompoknya. Dan kalau di Tanah Melayu tak payah ceritalah, sensitif pula nanti. Tapi begitulah seterusnya. Saudara-saudari sekalian, ingat, keseluruhan perjuangan menentang penjajah tidak keterlaluan kalau kita katakan dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan ini tidak boleh dipadamkan, di-liquid paperkan daripada lipatan sejarah tanah air. Tak ada orang boleh padamkan sejarah ini. Tengok secara Nusantara keseluruhan. Syekh Mas'ud Al-Banjari daripada Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada Palembang. Mereka berjihad, mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Dan mereka ni ulama. Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1825 sampai 1830 dengan dorongan dan dukungan para ulama, Kiai Mojo, Kiai Hasan Basri, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Begitu juga di Banjarmasin, pelibatan para ulama seperti Haji Muhammad Nafis, Haji Jala. Mereka ini semua yang menggerakkan jihad ke atas Belanda tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Dukuh mempengaruhi Sultan Banten untuk lancarkan jihad kepada orang-orang Hindu di Pajajaran dan juga di Palembang. Dan sebelum daripada itu, Kiai Embun pernah merangsang jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683 sampai 1706. Begitu juga pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888 juga hasil kegiatan ulama, antaranya Kiai Abdul Karim yang memimpin tarikat Qadariyah untuk memulakan penentangan. Dan pendukung nak padamkan sejarah perang Padri, pimpinan Imam Bonjol di Minangkabau. Siapa boleh lupakan gerakan Syekh Yusuf Tadul Khalwati di Makassar? Adakah kita nak melupakan perjuangan Wali-Wali Songo di Tanah Jawa, Teku Citiro di Aceh, hatta di Kemboja yang terkenal dengan jihad pimpinan ulama, Parome, Khatib Sumat, Khatib Abdul Samad melawan penjajahan orang Vietnam. Begitu juga gerakan Raja Sulu yang juga seorang ulama, iaitu Sultan Azimuddin, melancarkan jihad ke atas Spanyol tahun 1760 untuk menyekat kristianisasi. Begitu juga perjuangan para ulama berlaku di Mataram, Pasai, Goa, Patani dan lain-lain. Dan mereka lawan semua penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, Vietnam, Siam. Maka saudara-saudari sekalian, sejarah ini seakan-akan ingin dipadamkan ataupun ingin dieditkan balik supaya kelihatan betulkan. Tidak keterlaluan kita mengatakan para ulama lah barisan paling depan dalam mendepani. Apabila Melaka diambil alih oleh Belanda, satu kisah yang cukup sedih berlaku. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini, namanya Raja Haji, untuk menjadi komander besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat dia telah terkorban, syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surat ini. Kita kenang apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk. Setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu, Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Akhirat di sebelah kiriku, badik bersaka di pinggangku. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan, dan PP ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah menghendaki terjadi satu perkara, maka tiada siapa yang dapat mengelaknya. Dia mengumpulkan seluruh tentera di Asia Tenggara untuk menentang Belanda.
tetapi dalam tentera dia dikumpul, diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang disebut sebagai wajah Melayu berhati Belanda. Apabila Inggris datang ke sini, berwajah Melayu berhati Inggris. Sejarah telah berulang, ketika Portugis, berwajah Melayu berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku, maksudnya munafik yang sedang menjadi tali baru British atau Belanda datang mengepung Panglima sendiri. Syak Pasik, yakin soleh, batulah yang menjadi juada. Ini bahasa Raja Hadi. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendolah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud. Tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang-undang, karena apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ini catatan yang disebut oleh Raja Haji. Mereka bersolat, sama-sama bersujud. Sujud mereka panjang, kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah, seluruh mati. Itulah pengkhianatan yang menyebabkan Raja Haji kalah. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis warakah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai ilahi, kekalkan tulisan aku ini, butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisan aku ini, supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar, sampai pada kita, saya salin menunjukkan perjuangannya lah dikhianati oleh bangsa yang sendiri.